Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Kita sambung kitab kita Furu'ul Masail, muka surat 39. Su'ila radhiyallahu an, daripada kata Syekhul Islam di situlah. Syekhul Islam. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain, kata pengarang. Su'ila radhiyallahu an, ditanya lagi. Daripada kata Syekhul Islam. Syekhul Islam ni bila sebut dalam mazhab Syafi'i, maka dia merujuk kepada Syekh Zakaria Al-Ansari Al-Malibari. Ini satu ulama besar lah. Kalau sebut Syekhan, merujuk kepada Imam Ibn Hajar Al-Haythami dengan Syekh Ramli. Jadi bila Syekhul Islam merujuk kepada itulah Syekh Zakaria Al-Ansari. Pada syarah Raudah, Raudah karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi dalam mazhab Syafi'i ni, kalau nak kata dari segi pengorbanan, yang paling besar sumbangan dia, pertama Imam Syafi'i rahimahullah, yang kedua adalah Imam Nawawi rahimahullah. Sebab disusun balik sampailah mazhab tu sampai pada kita lah tuan-tuan, dengan susunan yang paling terbaik lah, Imam Nawawi rahimahullah. Baik, kemudian jikalau seseorang menghantarkan ribai tanah, ribai tanah ni saya tengok maksud dia adalah dalam syarah ni lah Ustaz Hasanuddin Al-Hafiz, bekas air yang dibuat daripada tanah. Jadi selalu kita sebut labu sayung lah kalau bahasa kita ni, bekas air yang dibuat daripada tanah tu. Baik, tempat minum yang ada air di dalamnya di atas najis yang cair, selama ada air di dalamnya mercik terbit keluar, tiada jadi najis air yang di dalamnya. Maka jika masuk dan keluar, yakni terbit dan masuk jadi najis air di dalamnya, adalah kata itu muktamad. Muktamad yang ni pandangan yang dipegang di dalam mazhab. Kadang dalam mazhab Syafi'i pun dia ada khilaf juga. Sebab tu kita dalam perbahasan khilaf para ulama ni, kita cuba kecilkan sekecil-kecilnya. Itu yang sebut muktamad, kalau yang asah, supaya masyarakat ni mudah nak mengamalkan. Dan kita jarang bila kita nak cerita kepada masyarakat, kita cerita semua mazhab. Sebab mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, dia pemahaman ulama, orang-orang yang pakar lah tuan-tuan, bagaimana nak memahami nas. Sebab kita bukan faham Al-Quran dah di bahasa Arab tuan-tuan. Hatta orang Arab pun bukan semua Arab yang reti tuan-tuan. Dia kena ada 15 ilmu alat lebih kurang untuk memahami istinbat hukum daripadanya. Jadi antara orang yang diiktiraf oleh seluruh dunia, 4 itulah: Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi. Itu pun dalam tu masih lagi ada sebahagian khilaf di kalangan para ulama. Tu yang nanti dia ada muktamad, asah dan sebagainya. Dan kita berpegang pada sabda Nabi SAW, yassiru wala tu'assiru. Yang ini dalam kita menyampaikan agama, kita mudahkan. Jangan kita bentangkan pada masyarakat pandangan-pandangan yang pelik-pelik sampai masyarakat jadi keliru, jadi berbantah-bantah, rugi tuan-tuan. Baik, kemudian jadi disebut ni muktamad, senang mana yang nak dipegang tuan-tuan. Kemudian jadi makna dia, soalan dia macam ni. Ada bekas, kita kata bekas air lah, bekas air dibuat pada tanah. Kita dalam soalan ni, kita letakkan dia atau menghantarkan dia di atas cecair najis. Selagi mana cecair najis tu tak masuk ke dalam bekas tu, selagi itulah air yang di dalam bekas tu suci. Sebab walaupun bekas tu dibuat daripada tanah, kita tahu tanah kadang-kadang kan dia menyerap bekas air daripada tanah. Jadi soalan orang tanya pada Syekh Zakaria, pada Syekh ni, kata Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Raudah, kalau bekas tu walaupun dibuat daripada tanah, kemudian ada air dalam dia, kita letak bekas itu di atas najis, Selagi mana najis tu tak masuk dalam air, mercik masuk, bukan meresap.
mercik masuk. Selagi mana dia tak mercik masuk, selagi itulah air yang di dalam bekas itu suci. Tapi bila najis di luar tu mercik masuk ke dalam, bukan meresap. Meresap tak dia. Dia kalau mercik masuk ke dalam tu, barulah dianggap najis. Satu pemahaman. Satu lagi pemahaman soalan ni macam ni. Ni air, katakanlah ada najis. Sini najis. Kita tuang air ni ke atas najis. Masa kita tuang tu, air tu mengalir kan, kena najis. Walaupun dia mengalir, kena najis, air dalam ni tetap tak najis. Tuan-tuan faham lah? Tapi kalau tuan-tuan ada bekas ni, masuk tek cicak, najis tak semua? Najis. Sebab najis masuk dalam dia. Ni bekas, tek cicak masuk, najis semua. Tapi kalau ada najis, tek cicak ke apa, tuan-tuan tuang atas dia, masa tuan-tuan sikit-sikit ni, air ni kan mengalir. Dalam ni tak najis. Betul tak? Air tu duk mengalir turun pada dia. Yang turun kena tek cicak, tak semua yang najis nah. Bukan semua kena tek cicak yang najis. Nanti dia akan sebut, yang duduk atas air yang di bawahnya di tek cicak tu saja yang najis. Pasal air yang mendatangi najis, bukan najis yang masuk dalam dia. Boleh lah. Baik, kemudian jawapan dia apa? Dia nak tanya dia tu muktamad tak? Adakah itu, bila sebut muktamad, itulah kaul yang paling kuat sekali, kaul yang dipegang. Itulah kaul muktamad yang dipegang. Baik, maka dijawabnya barang yang dikatanya itu muktamad. Itu muktamad. Itulah yang muktamad di dalam mazhab. Yang dipegang. Su'ila radhiyallahu anhu, ditanya lagi, daripada benda yang cair apabila dituang. Ni nampak ni. Benda yang cair, air lah. Yang dituang di atas ke bawah, atas ke bawah. Saya sebut tadi tu. Kemudian maka adalah di bawahnya najis padanya. Maka adakah najis barang yang berjumpa najis dengan yang di bawahnya, atau jadi najis sekalian yang di atasnya itu, apa hukumnya? Hanya tu. Jadi dia kata kalau di lantai ni ada air kencing dengan najis lah, kita tuang air lah. Tuang air. Bila air turun ke atas najis, adakah semua air itu menjadi najis, ataupun air yang bawahnya ada najis saja menjadi najis? Itu soalan dia. Sebab sekarang kita dah sebut dah, jangan najis masuk pada air, semua jadi najis. Tuan-tuan nak basuh baju, air ada sebaldi. Kalau tuan-tuan contohnya baju kita ada najis lah, tak kira lah najis apa-apa lah, najis, ada najis, kita buang dalam baldi, kita tuang air, jadi tenggelamlah baju tu dengan ni. Jadi air tu jadi mustakmal, bukan mutan najis, kecuali air tu berubah, memang bau berubah jadi najis, bau jadi najis. Tapi kalau air tu rupa macam air je, air tu mustakmal. Air itu mustakmal, pasal air mendatangi pakaian. Jangan tuan-tuan buah ayak dulu. Tuan-tuan buah ayak dulu, baju kita ni ada kena percik air kencing ke apa, kita pergi redum selam air baju dalam tu, maka najis semua air tu. Ni soalan, kita tengok apa jawapan dia. Baik, maka dijawabnya dengan bahawasanya tiada najis melainkan barang yang berjumpa dengan najis sebelah bawahnya jua, tiada yang lain. Jelas. Tuang je air, mana air yang bawah dia ada najis tu, air yang bawah dia ada najis, air atas tu najis. Adapun yang lain tu tak, dia tak jadi najis. Sebab dia mendatangi najis, bukan najis yang najis yang masuk ke dalam dia. Baik, kemudian Su'ila radhiyallahu anhu, apabila ditaruh kain yang kena najis di dalam pasu, kalau kita baldi ni kita lama pasu dia sebut, kita buah baju yang ada najis di dalam pasu. Sekarang ni kita tak buah dalam pasu, dalam mesin basuh, betul tak? Ataupun dalam baldi ke. Ini cerita dulu punya soalan. Dan dituangkan air di atasnya sedikit-sedikit. Tuang air sikit-sikit. Baju tu najis lah. Kita sama ada baju tu dalam mesin basuh ke, dalam pasu ke, dalam baldi ke, kita tuang air sikit-sikit. Baik, kemudian serta berturut-turut lah hingga tenggelam. Itu tenggelam tu, tenggelam sekaliannya, maka adakah jadi suci dengan yang demikian itu atau tiada? Suci ke tak? Pakaian tu najis, kita kata ada kena air kencing lah pakaian tu, kita tuang air mutlak atas dia, tuang sampailah tenggelam, suci ke tak? Baik, kemudian dan jikalau dijuruskan. Baik,
dijuruskan di atas kain itu, maka tiada tenggelam sekaliannya dan ada tinggal sedikit, kemudian diselamkan di dalam air itu dengan tangannya atau ditekankan kita tekankan dia, tekankannya dengan kayu hingga tenggelam sekaliannya, maka adakah jadi suci kain itu atau tiada? Kerana tiada dituangkan air di atasnya, hanya ia kembali kepada air itu, ia datang atas air dengan najis. Dia tuang tapi dia tak tenggelam semua, kemudian dia tekan masuk ke dalam. Baik, ni soalan lagi tuan tak jawab lagi ni, kita baca dulu. Dan lagi jika adalah seorang tangannya kena najis dan dipegangnya akan suatu yang kena najis, kemudian dituangkan di atas tangannya air dan berlalulah air itu daripada tangannya di atas suatu yang kena najis yang dipegangnya, maka adakah jadi suci tangannya dan suatu itu atau tiada? Dia macam ni soalan dia. Sini ada najis, dia pegang juga, tongkat yang dia pegang pun ada najis. Contoh, ada dua tempat ada najis. Bila dia basuh di sini dia basuh, tuang air ni, dia apa, turun sekali, kena najis ni, hilang najis ni, kena sekali najis yang dia pegang. Adakah dua-dua suci ataupun sini saja suci? Boleh lah, sini ada najis, yang dia pegang pun ada najis. Masa dia basuh hak atas, tapi air itu mengalir, kena sekali tongkat yang dipegang yang ada najis tu, suatu yang dipegang ada najis tu. Boleh tak kita anggap air itu menyucikan kedua-duanya sekali, ataupun suci yang ni saja, nanti kena basuh ni pula? Faham tak? Itu soalan ni. Baik, kemudian dan pada jikalau ditaruh tanah pada najis mughalazah, ni banyak soalan tuan, dijawab dia kemudian, dia soalan semua ni. Dan jikalau taruh tanah pada najis mughalazah, padahal ada lagi tinggal warnanya atau baunya pada tempatnya. Jadi najis mughalazah tu sepatutnya kita suci dulu, bagi hilang bau, warna dengan rasa, bagi hilang dulu, bau kita basuh dengan air tanah kan, bagi hilang dulu. Ini masih lagi ada bau dengan warna di bawah tanah. Baik, kemudian adakah memadai ditaruh tanah atau tiada dibilangkan dengan dia hingga dihilangkan keduanya, yakni hilangkan warna dan baunya. Jadi maksud dia kena masa nak bubuh tanah ni, adakah disyaratkan mesti hilang bau, warna dan rasa, ataupun masih lagi ada bau dan warna, dia dah guna air tanah dah? Boleh ke tak boleh? Itu soalan ni, faham tak? Baik, kemudian dan pada jikalau, soalan lagi ni, ada mulutnya kena najis, mulut kena najis, maka diambil secebok air, secebok air, mulut ni kena najis. Jadi dia nak cuci mulut dia ni, dia ambil air apa, macam ni lah kita kata, dia cedok dengan tangan dia ni, macam ni kita panggil apa ni, cedok dengan tangan lah no. Cedok dengan tangan lah. Jadi bila dia cedok dengan tangan, dia nak cuci mulut dia, dia kumuk, mesti ada berbaki air di situ, najis tak di situ, mulut dia najis. Bila dia letak air yang dalam tangan dia ni, tapak tangan ni, di mulut dia, dia kumuk, ada baki air di situ, najis tak baki air di situ, pasal mulut dia ada najis? Itu soalan ni. Baik, tuan-tuan, kenapa ada khilaf mazhab pasal ni lah. Perbahasan-perbahasan yang detail macam ni tak dinyatakan di dalam hadis secara jelas. Dia banyak isu-isu yang mendatang kemudian. Itu yang Nabi benarkan sahabat ijtihad. Zaman Nabi pun ada ijtihad dah. Ada pandangan Muaz bin Jabal, ada pandangan Sayyidina Ali, ada pandangan Ibnu Abbas, ada pandangan-pandangan sahabat, tuan-tuan. Dan Nabi pernah hantar Muaz bin Jabal kan. Dia tanya kat Muaz bin Jabal, kalau orang tanya nak berhukum dengan apa? Dengan Al-Quran, di kitabillah. Kalau dalam Quran tak ada, fa illam tajid, waktu Nabi nak hantar Muaz bin Jabal ke Yaman, fa bi sunnati Rasulillah, dengan sunnah Nabi dalam hadis. Kalau tak ada juga, ajtahidu bi ra'yi wala alu, aku berijtihad dan aku tidak ragu-ragu. Nabi pegang dada dia dan Nabi berdoa. Sebab tu ijtihad para ulama kita kena hormat. Kena hormat ijtihad para ulama. Hatta dalam bidang hadis juga ijtihad para ulama. Kita tak boleh bid'ahkan ijtihad para ulama. Mana boleh? Kalau orang bid'ahkan, dia tak erti lah, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan. Kemudian benda ni tak ada, itunya ijtihad ni, perlukan pada ijtihad. Kemudian tangannya berkumur-kumur membasah mulutnya, setengah tinggal pada tangannya, nampak tak? Dia kumur, setengah tinggal dalam tangan. Adakah dihukumkan suci air yang tinggal pada tangannya atau tiada? Jadi mulut dia ada najis, dia ambil air dalam tapak tangan, dia kumur, lepas tu ada baki lagi dalam ni,
najis ke tak? Pasal mulut dia najis. Dan pada jikalau seorang uli tu uli saya tengok aula ke apa tu, saya pun tak tahu aula ni, aula ni yang lebih utama, ni uli ke aula ke. Saya tengok, kena tengok buku Ustaz Hasanuddin. Buku Ustaz Hasanuddin banyak membantu lah tuan-tuan. Ustaz Hasanuddin dia tukar buku ni ke dalam Rumi. Tapi adalah saya ada tengok beberapa ustaz lain yang tegur, ada beberapa isu yang Ustaz Hasanuddin tersilap lah dalam menterjemahkan makna, tapi tak banyak, sikit sangat lah, sangat sikit. Tapi kebanyakannya memang tepat lah, dan bahasa yang digunakan tu dia ubah kepada bahasa moden. Tapi makna sama. Ada setengah buku lama-lama dia Rumi kan, tapi masih lagi bahasa lama, susah juga nak faham tu. Tapi kalau macam Ustaz Hasanuddin ni, dia ni bahasa lama, dia alih bahasa ke Rumi dan dia mudahkan dengan standard bahasa, senang kita faham. Tuan-tuan boleh cari Furu'ul Masail. Tapi adalah dalam apa isu yang ditegur, saya berjumpa apa isu yang mungkin biasalah tuan-tuan, buku ni tebal, adalah apa tempat yang mungkin perlu diperbaiki. Baik tuan-tuan, itu uli. Hini tu apa tu? Tu inai. Hinai tu inai. Dia uli inai dengan tangannya dengan air kencing. Inai, dia uli inai tu, dia buat air kencing, ataupun ada air kencing dalam tu. Makna dia inai tu menjadi najis. Inai menjadi najis. Kenapa? Bercampur dengan air kencing. Baik. Kemudian dipakaikan pada dua tangannya, maka jadi merah kedua tangannya. Kemudian dituangkan air, dibasuhkan akan dua tangannya. Maka adakah suci tangannya itu atau tiada, serta lagi tinggal merah pada tangannya. Jadi bila lepas dibubuh kat tangan dia, bila dia basuh, inai itu melekat. Dan inai melekat lama. Inai tadi bercampur dengan air kencing. Kita tahu bila kita nak sucikan najis, mestilah hilang bau, warna dan rasa. Yang ni air kencing campur dengan inai. Inai tu inai yang mutanajis. Dia beza kan, najis dengan mutanajis. Beza. Najis ni apa? Najis ni macam memang najis, air kencing. Itu memang betul-betul najis. Tai haiwan ke, darah tu memang betul-betul najis. Kalau mutanajis, sesuatu yang terkena najis. Boleh sesuatu yang terkena najis, dia mutanajis. Cair air. Masuk tek cicak, air tu mutanajis lah. Boleh jadi suci tak air tu? Contoh ayak ni masuk tek cicak, najis Boleh jadi suci tak air dalam tu? Boleh. Tuan-tuan tuang dalam kolah. Dalam kolah kan dua kolah, suci lah air dalam tu. Sekalipun air tu najis mughalazah, anjing jilat contohnya, jadi mughalazah, tuan-tuan nak buang sayang, tuang kat kolah masjid. Tuang kolah masjid, suci sesuci-sucinya. Boleh lah. Dia boleh. Sebab air tu mutanajis, dia bukan najis. Yang tak boleh cuci najis. Najis mana boleh cuci? Boleh tak kita cuci tek ayam bagi jadi bersih? Cuci bagi jadi bersih. Boleh, dia memang najis. Faham tak? Najis tak boleh suci, kena buang dia. Yang mutanajis kita boleh basuh. Baju kita yang kena najis, mutanajis, basuh hilanglah najis tu. Sama dengan ni. Inai tu bila campur air kencing, inai tu suci. Yang kotornya air kencing tu. Baik. Jadi soalan dia, bila dah basuh, merah tu masih ada. Jadi macam mana? Boleh tak sembahyang suci ke tak suci? Itu soalan dia. Soalan dia lebih kurang macam yang kita baru minggu lepas kan. Yang orang yang dia bagi merah baju dia dengan darah. Betul tak? Dia campur dengan darah, warna dengan darah. Jadi darah kijang. Jadi bila dia basuh baju putih tu tak hilang. Tapi dah tak hilang, jangan sampai membazir. Betul tak kan? Cuci, basuh sekadar kita mampu. Jangan sampai rosak baju tu. Dia sampai hilang, luntok, berbulu-bulu. Itu dah sampai kita merosakkan lah tuan-tuan. Jangan sampai merosakkan. Sekadar yang kita mampu tak merosakkan, warna dia tak hilang, dimaafkan. Betul tak? Cukup dimaafkan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Kami tidak jadikan dalam agama ke atas kamu yang menyusahkan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kemudian kita tengok baru nak dijawab. Maka dijawabnya, adapun masalah yang pertama, maka tak dapat tiada daripada berturut-turut tuangnya pada uruf, kena turut tuang pada uruf, pada kebiasaan. Soalan pertama apa? Baju yang ada kena air kencing lah, bahasa senang lah kita. Baju yang kena air kencing, bahasa mudah kita lah. Baju yang kena air kencing, kita bubuh dalam baldi. Jadi kita nak datangkan air itu kena berturut-turut. Sama guna paip, guna apa? Guna cebok pun boleh. Tapi berturut-turut. Sampailah kita cebok,
pakaian itu tenggelam di dalam air. Boleh lah, pakaian itu tenggelam di dalam air. Tapi kalau kita cebok separuh, lepas tu kita biar, nanti kita cebok pula, kalau macam tu, air itu menjadi mutanajis. Sebab apa? Sebab dia tidak menenggelamkan najis yang ada pada pakaian tu. Dia kena tenggelamkan. Jadi pada uruh ni pada kebiasaan lah. Maksudnya kalau tuan-tuan ambil cebok sikit-sikit, itu pada uruh tu berturutan sampailah tenggelam baju di dalam tu. Kemudian air dalam tu, air bertakung. Tak apa, sebab dia mendatangi najis. Dia kalau yang ni pun dia tak najis, sebab dia sebab dia mendatangi najis. Tu dia sebut dalam pasu tu. Dalam pasu yang mana air tu memang bertakung pun. Dan dia sebut nanti, kalau tengok dalam soalan, dia bubuh sikit-sikit sampai tenggelam. Pasal tak? Sampai tenggelam. Dia kalau air yang tak cukup 2 kolah, najis masuk, air tu jadi najis. Tapi kalau air yang datang pada dia, air tu jadi mustakmal. Macam tu. Dia tengok, dia macam ni, mendatangi najis ataupun najis mendatangi dia. Sebab tu soalan dia, dalam pasu ni memang tak cukup 2 kolah lah, pasu kecil. Kemudian pula soalan dia tanya, soalan tadi kan, baju tu kita letak dalam, baju tu ni bernajis lah. Kita letak dalam pasu tu, dia coroh berturutan sehingga tenggelam. Makna dia air tu memang tak mengalir lah. Air tu memang tak mengalir pun. Jadi bila air tu, bila dah sampai tenggelam, maka air tu memang dia menyucikan pakaian tu. Dia menyucikan pakaian tu. Tapi syarat dia gitulah, air tu tak berubah menjadi warna najis lah. Kalau dia ubah betul najis banyak sampai ubah jadi warna najis lah. Beza dia adalah mendatangi najis dengan najis mendatangi dia. Itu beza dia. Kalau kita bubuh air dalam pasu, baju kita ada najis, kita solom dalam dia, memang semua jadi najis. Sebab dia tak cukup 2 kolah. Tapi apabila baju yang duduk di situ, baju yang ada najis yang duduk di situ, kita tuang air atas dia, air yang masuk atas dia, yang ni air mutlak mendatangi najis, hukum dia berbeza. Maka air itu boleh menyucikan pakaian tu. Kalau kita bilah lagi baguslah. Lepas katakanlah sekali je kita buat. Contohnya lah, baju tu, kita ada baju yang ada najis lah, yang kena perikan najis ke apa, kita bubuh dalam baldi. Lepas tu kita tuang air kan sampai penuh, kita solom, kita cuci dia sampai tak ada dah hilang bau dan warna dengan rasa. Bersih dah. Cukup. Pasal air tu mendatangi dia. Tapi mesin basuh lagi lah bersih. Pasal mesin basuh dia apa? Dia dah cuci, lepas tu dia masuk air lagi, betul tak? Berapa kali dia cuci, lepas tu nanti masa dia pusing nanti dia tuang air pula tu. Tuang air. Dia soalan di sini dia nak beritahu beza antara mendatangi najis dengan najis masuk pada dia. Nanti sekejap saya baca habis lah. Nanti dia sebut kat sini lah. Nanti dia sebut pada huruf, dan jika tiada maka jadi najis. Apa jadi najis? Kalau dia tuang tu tak berturut-turut, baru jadi najis air semua dalam pasu tu. Pasal apa? Pasal tak cukup 2 kolah. Tak ada cukup 2 kolah, dia tuang dan najis ada duduk di atas. Tak semua najis tenggelam dalam air tu. Tak semua air najis tenggelam dalam air tu. Sebab air tu tak cukup 2 kolah. Kalau dia berturut-turut sampai tenggelam baju yang bernajis tu dalam air tu, tak. Pasal air mutlak yang mendatangi dia. Baik, kemudian mana ni? Dan jika tidak, air yang dituang dengan sebab datang najis. Nampak dia kata tu? Datang najis atasnya. Dia kena beza. Datang najis atasnya ataupun air mutlak datang kepadanya. Hukum jadi berbeza. Sebab datang najis atasnya iaitu diselamkan dengan tangan. Bukan ni. Mana ni? Betul tu? Dengan sebab datang najis iaitu diselamkan dengan tangannya atau dengan ditekankan yang tinggal yang belum tenggelam. Sama juga. Kalau dia bubuh, dia tuang air tu tak cukup 2 kolah lah, air mutlak. Kemudian masa dia tuang tu, sebahagian pakaian yang bernajis tu tak tenggelam. Lepas tu dia tekan, betul tak? Dia tekan. Bila dia tekan, maka najis itu mendatangi air di bawah dia. Najis semua. Ada lain tu, dia tak sama dengan kita apa? Kita tuang air sampai habis,
Sebab tu kalau pakaian kita, kalau kita tahulah baju kita ada kena percikan air kencing kan, kita buang dalam baldi, kita tuang air kan, walaupun tak ada sabun, kita duk tekan angkat sampai kita yakin dah hilang najis, bersih tuan-tuan, pasal air mutlak mendatangi dia. Tapi biasanya kita bilas lagi, betul tak? Lagi lah bagus. Tapi saya nak ceritalah betapa air mutlak ini, fungsi air mutlak itu hebatlah fungsi dia. Kemudian dan hukum masalah yang kedua seperti itu juga, yakni seperti hukum masalah yang pertama, samalah yang tekan tu. Tekan, kalau dia kita bubuh air tu tak penuh lagi baldi tu, kita tekan jadi najis lah. Dan yang ketiganya, maka sucilah tangannya dan barangnya dengan dia, yakni benda yang dipegang suci ia kerana dihukum jadi satu hukum. Dia satu sebelum saya lupa, air yang kita tuang cuci najis kan, ulama khilaf air itu air apa. Tapi pandangan yang paling kuat mengatakan air itu adalah air mustakmal lah, air mustakmal. Tapi dengan syarat air itu mendatangi dia. Macam tadi kan bekas yang kita bubuh baju tu, air mendatangi dia, maka air itu menjadi mustakmal, tapi dia menyucikan pakaian yang ada di dalam tu. Ada ulama kata selagi mana duduk dalam tu dia mutlak, dan dia membersihkan pakaian, dia mutlak. Sehinggalah kita tuang, bila kita tuang dia jadi mustakmal, digunakan. Boleh ya? Masa kita bubuh dalam tu dia mutlak. Masa dia mutlak tu dia cucikan pakaian tu. Tapi boleh tak kita guna nak cuci yang lain? Tak boleh lah. Sebab bila kita dah tuang, pindah ke lain, dia dah jadi mustakmal, yang digunakan. Sebagian ulama kata air yang digunakan untuk basuh pakaian najis ni dia mutanajis. Ada pandangan, dua pandangan. Tapi kalau memang betul-betul berubah, contoh pakaian kita tu banyak najis yang jelas lah, masuk air sampai berubah air tu menjadi warna najis, memang tak najis lah. Memang tak najis. Ni kalau air dia tak berubah tuan-tuan, macam air biasa, maka hukum ni masih lagi mutlak. Lepas kita guna, kita tuang, dia jadi mustakmal. Baik, kemudian jadi bila tuan-tuan faham ni, maknanya dia apa? Kita yakin sungguh lah yang kita basuh kat mesin basuh tu bersih. Betul tak? Tapi janganlah nak jimat. Kadang-kadang saya tengok ada setengah orang dia nak jimat ayak, dia basuh baju, dah basuh baju, ayak tu disimpan lagi, dia buju najis habis semua. Ada kan yang buat macam tu, pasal najis mendatangi air. Dia nak jimat, tak apalah kalau nak jimat pun, tapi nanti kena bilas balik lah baju tu kalau nak buat macam tu lah kan. Ada orang kadang-kadang basuhan yang pertama tu untuk ibu dan ayah. Ibu dan ayah pakai ayak tu lah kan, bubuh baju, kemudian tuang ayak, bersih ayak tu, betul tak? Kemudian angkat baju kita tu, bubuh dekat lain, ayak tu jadi mustakmal lah, kita dah guna untuk membersihkan pakaian kita. Boleh lah. Kemudian tentang masuk pula baju anak adalah kena air kencing dan sebagainya, masuk je baju anak, habis mutan najis dalam tu. Pasal apa? Najis masuk pada air. Tuan-tuan faham ke tak? Tapi kalau tuan-tuan lah ni lagi lah hebat. Kalau mesin basuh automatik, tuan-tuan tengok macam mana kan, memang bersih lah. Mula pertama masuk baju kan, tu masuk ayak atas dia, tu dia pusing, lepas tu dia buang, masa dia bilas tu kan, dia pusing tu ayak, dia tuang ayak, memang bersih lah tuan-tuan. Baik, kalau tuan-tuan nak basuh lagi bersih dengan tangan, terpulang kat tuan-tuan lah, ikut keyakinan tuan-tuan lah. Dia ala kulihal ni, benda ni semua kembali pada ijtihad masing-masing lah. Saya ingat dulu saya mengaji dulu, ada tok guru cerita ada satu orang ni, dia tak mau ambil sembahyang dengan air pili. Pasal air pili kan ada klorin. Jadi rasa klorin ni mungkin menyebabkan air itu tidak menjadi mutlak, bercampur dengan sesuatu yang tak dapat dipisahkan dengan dia. Tapi ulama dah sebut klorin tu sikit sangat, sehingga tak merubah sifat air tu. Jadi boleh ambil, tapi dia tak mau. Dia ambil sembahyang daripada dia muda sampai lagi ketua, dia ambil sembahyang memang air sungai parit, Tapi lah ni air parit pun ada racun tuan-tuan. Racun kalau parit buang lah. Tapi tak apalah, dijadikan ceritanya masa dia meninggal dunia tu pun ayak tak ada. Memang dia pun bagi mandi, dia pun guna ayak sungai parit lah. Jadi Allah muliakan dia lah, itu ijtihad dia, betul tak? Itu ijtihad dia. Sampai akhir hayat itu ijtihad dia. Kalau tuan-tuan rasa kurang yakin, tuan-tuan lebih puas hati macam ni. Contohnya tuan-tuan puas hati macam tuan-tuan selalu buat, tuan-tuan buat macam tu je lah. Macam mana yang tuan-tuan rasa puas hati? Ada orang dia rasa tak puas hati bila dah basuh dalam tu, kecuali dia angkat satu-satu. Ada orang, betul tak? Dia bilang, ada orang macam tu, terpulang. Kalau begitu dia rasa puas hati, silakan, tak apa. Yang memuaskan hati dia lah. Jangan sampai membazir air je lah. Baik, kemudian
Dan yang ketiganya, dan yang keempat mana ni? Ada masalah pertama datang di tenggelam, dan hukum masalah yang kedua. Dan yang ketiganya suci. Dan yang ketiganya, maka sucilah tangannya dan barang yang dengannya, benda yang dipegangnya suci ia kerana dihukumkan jadi satu hukum. Ini yang tadi tu, tangan dia ada najis, dia pegang benda najis, jadi dia basuh yang atas ni, terkena sekali yang hak bawah ni, betul tak? Suci tak? Suci kedua-duanya. Katakanlah dia niat nak basuh hak atas dia tak niat nak basuh hak ni, dalam bab menyucikan ni dia tak perlu niat, betul tak? Ada sebagian ulama kata kena niat, sebagian ulama tak perlu niat, kena je air bersih. Contoh pakaian tuan-tuan kan ada najis, tuan-tuan tak ada niat nak suci pun, tuan-tuan bubuh dekat luar hujan, suci walaupun tuan-tuan tak niat, air hujan tu menyucikan. Jadi dia walaupun dia niat nak cuci sini, tapi disebabkan air tu mengalir, nampak tu saya kata air tu mengalir tu, dia anggap satu tuan-tuan benda ni, dia anggap satu. Sini najis, mengalir je air ni, dia kira benda ni kita basuh benda yang satu. Jadi suci yang ni, suci sekali je ni. Bila air yang digunakan nak sucikan yang ni, kena yang ni, kena juga tangan yang ada najis, kira kedua-duanya suci. Pasal apa? Kerana benda tu dianggap satu hukum saja. Boleh lagipun dia tak pisah lagi, betul tak? Dia masih mengalir di tempat yang sama, dia tak terpisah lagi. Macam kita ambil semayang lah. Masa kita ambil semayang, air masa lekat kat muka kita mustakmal ke mutlak? Mutlak. Masa kita ambil semayang, basuhan yang pertama tu, basuhan yang kedua dengan ketiga, memanglah dia dah tak jadi mustakmal, dia tak jadi mustakmal lah, sebab itu basuhan sunat. Kami ambil semayang, basuhan pertama tu yang mengangkat hadas. Basuhan yang mengangkat hadas tu, dia menitik jadi mustakmal. Basuhan yang kedua, dia sunat je basuh kedua dengan tiga. Basuhan yang kedua, dia menitik, masuk dalam menitik, air yang menitik tu dia kekal mutlak, sebab dia tidak mengangkat hadas. Boleh lah. Basuhan yang pertama, itu pun yang mustakmal, yang terpisah daripada wajah kita. Boleh lah. Berpindah. Adapun masa kita basuh tu, dia lekat kat muka, air tu kekal mutlak. Tuan-tuan faham kan? Gitulah. Kemudian, dan yang ketiganya mana ni? Ada yang keempat Dan ada pun masalah yang keempat, maka tiada dibilangkan taruh tanah sebelum lagi hilang warna najis atau baunya yang mudah dihilangkan. Jadi maksud dia tak kira, kalau bab najis mughalazah kena hilang dulu bau, warna dan rasa, barulah basuh dengan air tanah. Tidak nak basuh air tanah macam mana, masih lagi ada warna dan rasa. Macam kita lah, kalau pakaian tu dah kena tek anjing ke, kita buang dulu tek anjing tu, betul tak? Spray dulu bagi hilang tek anjing dulu, barulah kita basuh 7 kali. Salah satu dengan air tanah. Ni tek anjing tu ada lagi, basuh dengan air tanah tak jadi. Kemudian dan pada masalah yang kelima, maka adalah air itu mendatang atas najis, maka tiada memberi mudarat, yakni suci tinggal tangannya. Mana ni tuan-tuan? Masalah yang kelima yang mana? Saya pun tak ingat dah. Banyak sangat soalan dia tadi. Soalan yang kelima ni. Nampak ni. Macam tadi lah saya sebut tadi tu. Masalah yang kelima tu, yang air dalam tangan tu. Mulut dia ada najis. Dia nak cuci mulut dia, dia cedok air dengan tangan dia, kemudian dia kumok cuci mulut dia. Lepas tu bila kita kumok, biasanya ada baki. Najis ke tak najis tu? Itu soalan dia. Kita tengok ni. Pasal biasanya kalau mulut ni ada najis, kita cedok air dengan tangan. Bila air tu kena mulut kita, najis lah air tu, tak cukup 2 kalah. Betul tak? Logiknya lah. Tapi kita tengok apa kata ulama ni. Dia kata apa? Dan masalah yang kelima, maka adalah air itu mendatang. Nampak tu saya sebut tu? Air itu mendatang atas najis, maka tiada memberi mudarat, yakni suci tinggalnya pada tangan. Pasal apa? Air itu yang datang pada najis, bukan najis masuk pada dia. Jadi walaupun di mulut dia ada najis, air itu dia datang ke najis, kemudian dia lepas, air itu masih suci lagi. Pasal air itu yang mendatangi najis, bukan najis yang datang pada dia. Yang tak boleh macam mana? Mulut kita berlumuk dengan najis, kita pergi selam dalam bekas najis semua. Mulut ada najis,
tak ayam ke apa lekat kat sini, kita ambil bekas tak cukup 2 kolah, kita pergi selum macam tu. Najis semua. Pasal apa? Pasal najis selum dalam tu. Tapi kalau kita buat main air yang mendatangi, betul tak? Air yang mendatangi. Kumur, lepas suci lagi. Itu beza mendatangi dengan air mutlak yang mendatangi dengan najis mendatangi dia. Baik. Kemudian baik, kemudian dan pada masalah yang keenamnya, maka tiada memberi mudarat tinggal warnanya yang suka dihilangkan dia. Ni macam samalah macam yang baju tu lah. Kan yang baju kita sebut baju putih dipirendam dalam darah kijang. Lepas tu bila basuh susah nak hilang, dimaafkan. Janganlah basuh sampai berkelorok, repuk baju tu berbulu-bulu. Ada orang baju dia kena darah, dia pergi gosok sampai bulu-bulu, rosak baju tu. Tak perlu sampai macam tu, sampai rosak pakaian. Dia dimaafkan. Cukup kita dah basuh sikit-sikit, dah dia tak boleh nak hilang, memadai cukup. Baik, sama dengan ni. Inai yang ada kencing tu, ialah mana nak hilang inai tuan-tuan. Inai takkan hilang. Lagipun bukan inai tu yang najis. Inai tu mutanajis, yang terkena najis. Betul tak? Jadi bila dia cuci, tuan-tuan, dah tak mau hilang, dimaafkan warna inai tu. Kalau tuan-tuan pernah tengok air apa? Indah water kan punya tempat tu. Air yang masuk tu penuh dengan najis lah. Ialah sisa buangan manusia, kan najis manusia. Tengok dia bercuci macam mana. Bercuci buah ubat apa semua ni. Sampai air yang asalnya penuh dengan najis manusia tu jadi bersih. Bersih sebersih-bersihnya. Sampai saya tengok dalam majalah 3 tu, dia pergi kat tempat pusat rawatan Indah Water tu. Sebab depa ni dia cek sungguh sampai dalam air tu ada lagi tak benda-benda asing, kan depa boleh cek. Guna alat lah, ada lagi tak sisa-sisa halus, kuman ke bakteria ke mikroorganisma yang berbahaya. Depa boleh cek sungguh. Depa boleh cek sampai betul-betul sihat. Sampai saya tengok dalam video tu, dia boleh air yang keluar dari Indah Water tu, dia boh air dia minum tuan-tuan. Kita geli jugalah, tapi boleh minum. Adakah jadi mutlak? Bila air tu dia proses sampai jadi betul-betul air dan cukup 2 kolah, mutlak. Air mutlak tu apa? Semata-mata air. Ini air mutlak. Air yang tuan-tuan tengok, tuan-tuan kata dia air mutlak. Kalau tuan-tuan tengok, ni ayat kopi, tu air muqayyad. Betul tak? Air yang ada ikatan nama. Ni air ros, ni ayat teh, ni ayat kuah gulai. Itu semua muqayyad semua. Air ni semata-mata air. Semata-mata air, dia cukup je 2 kolah, mutlak. Itu. Baik, kemudian nanti fatwa, mesti ada fatwa baru lah tuan-tuan. Kalau saya tengok di angkasa lepas, saya tak tahu macam mana. Sebab benda-benda baru tuan-tuan, kita tak boleh. Kalau macam apa, dia kena macam majlis fatwa lah, senang kata. Majlis fatwa ramai pakar-pakar, majlis fatwa ramai, tok pondok, ada profesor pada mana, dia berbincang kan. Dia pun ni boleh bincang lah benda-benda baru yang hak sukar-sukar ni kan. Fatwa-fatwa tu lah, tu yang ada majlis fatwa. Sebab dia perlu kerahkan apa, satu apa pandangan yang jitu lah. Kalau dia angkasa lepas tuan-tuan, angkasa lepas, saya tak tahulah majlis fatwa macam mana. Saya pun tak boleh nak jawab, saya tak tahu. Di angkasa lepas, bila dia perbuang air besar kayak kencing, air tu dia berproses jadi air balik. Jadi air balik. Tapi air tu memang air yang selamat lah. Air yang selamat, lebih bersih daripada air kita ni. Dengan alat dia tu, dia suling sungguh semata-mata air. Hilang benda asing dia tu, yang kotor tu hilang. Air yang depa najis yang depa buang tu, jadi dia akan depa akan proses sampai benda tu jadi hampas lah. Hampas kosong. Yang tak ada apa dibuang lah. Tapi air tu dia ambil balik. Air tu yang depa guna. Depa duk rotate macam tu je di angkasa lepas. Mana ada air kat atas? Di ISS apa? Mana ada air? Jadi boleh ke tak boleh? Itu majlis fatwa lah tuan-tuan. Saya pun tak tahu nak sebut. Majlis fatwa macam mana, majlis fatwa macam tu. Majlis fatwa bincang lah. Saya pun tak tahu. Kena tanya orang yang tahu. Sama juga sekarang ni di Penang mula dah masuk dah. Dah mula start depa buat daging apa? Bukan daging ni tuan, daging yang diproses di dalam makmal. Dan daging itu pula ada sebahagian di Amerika Syarikat lama dah start. Depa ambil pada tumbuhan. Bukan daripada daging, daripada daging, daripada tumbuhan. Tapi depa boleh buat rasa sebiji tuan-tuan. Kambing rasa kambing, lembu rasa lembu, tapi bukan daripada daging. Isu dia tuan-tuan, ada daging khinzir.
Siapa yang pernah makan, tuan-tuan pernah makan daging kambing kan? Tuan-tuan kalau makan daging yang dihasilkan dalam makmal, rasa dia sama. Tapi daging yang dihasilkan daripada makmal tidak diambil daripada haiwan. Kalau diambil daripada haiwan yang tak disembelih, dia tetap haram juga. Betul dia, walaupun dia ambil sikit sel ke tak boleh. Dia kena disembelih. Kalau daging babi diambil pada sel babi, memang tak boleh makan. Babi tak boleh makan macam mana pun. Tapi yang saya baca tu, dia pun organik, ambil daripada tumbuhan. Tapi macam mana dia pun boleh olah tu sampai jadi rasa kambing, lembu rasa lembu. Masalahnya yang daging babi rasa babi. Jadi nak kata boleh makan, tak boleh makan. Nak kata tak boleh makan, dia bukan daripada babi, dia daripada tumbuh-tumbuhan. Nak kata boleh, rasa sama dengan babi. Saya tak tahu. Tak tahu kot, ada orang fikir dapat juga nak rasa daging babi tu. Saya tak tahulah tuan-tuan. Itu kena majlis fatwa tuan-tuan. Majlis fatwa yang bincang. Dia tu kena orang yang alim lah. Kita kena tahu. Tidak, tanya orang yang tahu. Benda-benda yang rumit, majlis fatwa bincang, dia perputuskan. Kita kena tanya orang yang lebih tahulah. Itu yang saya ada satu. Ada, tuan-tuan pernah naik kapal terbang kan? Kan tuan-tuan naik kapal terbang, tuan-tuan nak sembahyang macam mana? Naik kapal terbang tuan-tuan pergi Korea ke pergi mana, tuan-tuan nak sembahyang macam mana? Ada orang tanya saya, Ustaz nak sembahyang lagu mana? Atas kapal terbang. Saya tanya, saya bagi tahu dah dia, saya pernah pergi naik kapal terbang. Tuan-tuan kalau atas kapal terbang, tuan-tuan nak sembahyang, yang paling tepat sekali tuan-tuan tahu tak? Nak tahu bila waktu solat, bila kiblat. Yang paling tepat tuan-tuan tanya pilot, itu saja. Pasal pilot dia akan kira pertama ketinggian kapal terbang, arah kapal terbang, kelajuan kapal terbang. Dia akan bagi tepat pada tuan-tuan. Tepat, itu saja. Kalau tuan-tuan tanya kiblat, pilot akan sebut jam, dia panggil jam kan. Ini panggil jam 12 depan. Dia kata kiblat belah mana? Jam 3 belah ni ya. Jam 6 belakang, dia ikut jam-jam. Jam 1 sini ya. Tuan-tuan tanya pilot lah. Itu yang paling tepat. Kalau kapal terbang yang besar, Airbus 780, 750, tidak Boeing 777, 787, tuan-tuan ada boleh sembahyang di pintu 2 dan 4. Kalau kapal terbang yang kecil, ATR 72, Boeing 737, tuan-tuan sembahyang atas kursi lah. Kalau atas kursi, tuan-tuan sembahyang menghadap depan lah. Nak susah tuan-tuan menghadap kiblat. Yalah tempat sempit lah. Cumanya saya sebut dah kat hamba Allah yang tanya tu, saya kata tanya pada pilot. Dia tak mau tanya, tak mau. Dia nak fikir negeri. Fikir negeri susah. Dia tak mau tanya fikir negeri. Mana nak dapat? Kita arah pun kita tak tahu. Atas tu ada internet ni, kapal terbang. Atas kapal terbang mana ada internet? Kalau ada pun slow server dia. Tuan-tuan tanya pilot lah paling tepat. Itu saja, kita kena tanya orang yang tak tahu. Orang yang tahu kalau kita tak tahu. Ada jemaah tu dia tak mau tanya. Macam mana Ustaz? Susah Ustaz, tak tahu. Kita nak ke sana masa subuh 15 minit. 15 minit panjang lah. Betul tak kan? Kita bergerak 15 minit panjang. Sebelum subuh ambil sembahyang dulu. Kita sembahyang 5 minit ya. Tapi kalau rasa tak mau juga, tuan-tuan pergi ke application. Ada satu app nama dia Halal Trips. Halal Trip tu tuan-tuan masukkanlah dia. Okey, tuan-tuan naik di Kuala Lumpur pukul berapa? Sampai di Amerika pukul berapa? Dia dah kira lah tuan-tuan, dalam perjalanan dalam 14 jam, 15 jam tu berapa solat yang ada dalam waktu tu. Dia kira elok lah. Cumanya kiraan dia kurang tepat sikit lah. Pasal apa? Pasal tuan-tuan naik kapal terbang, dia bukan terbang straight tu ke Amerika. Dia ada bergerak kiri kanan sikit. Kalau angin kuat, kawasan perang dulu kan, yang kena tembak kapal terbang Malaysia kan, orang dah tak lalu dah situ. Yang MH17, banyak kapal terbang tak lalu lah. Tapi Malaysia lalu lagi, tu kena tembak. Mati ramai kan 2014. Jadi kalau kawasan perang dia tak lalu, dia bukan great circle track, dia akan ubah sikit-sikit. Tapi tak apalah tuan-tuan, pada langsung tak ada. Tuan-tuan ambil app tu, dia akan kira dah pukul berapa masuk, bila tuan-tuan nak sembahyang, dah ada semua. Tapi dia akan nasihat kat tuan-tuan kena jarakkan 12 minit. Betul tak? Pasal kapal terbang dia akan lari sikit. Dia takkan straight. Saya nak bagi tahu ke apa tuan-tuan, kita bila tak tahu, kita kena rujuk yang tahu. Betul tak? Itu je, mudah je. Kemudian tuan-tuan, soal syak. Mana Su'ilah radhiyallahu anha. Dan yang keenam, maka tiada mudarat warna yang dihilang. Su'ilah radhiyallahu an Nabi. InsyaAllah tuan-tuan akan datang kita sambung. Jadi saya mohon maaf tuan-tuan kalau ada kurangan dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu pada masa akan datang.
kita sambung di situlah banyaknya balua padanya dibuatkan jaban ditaruh nafkah susu. Yang ni dicerita berkenaan dengan susu yang diambil daripada perut anak kambing. Anak kambing dalam perut dia kita ambil. Keluar bersih dalam perut. Anak kambing tu sembelih dah. Boleh tak susu tu diambil kita buat keju? Soalan ni lah. Jadi saya mohon maaf tentang kekurangan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'il muslimin wa muslimat mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqana min ba'di tafarruqa ma'suma wa la taj'al minna shaqiyya wa la mahruma wa la matruda. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Alhamdulillahil alamin.